Okay, Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua pelajar. Okay, semua pelajar sihat? Okay, semua dah ambil breakfast? Okay, hari ini, sebelum tu cikgu nak tanya, nampak tak skrin yang saya paparkan dekat skrin ni? Slide yang saya tunjukkan. Nampak tak ada gambar-gambar yang warna-warni tu? Nampak cikgu. Okay, kita start kita punya subtopik hari ni. Okey, sebelum kita ke subtopik, sebelum kita belajar mengenai subtopik tu, cikgu nak tanya. Kamu nampak kan semua gambar-gambar kat sini kan? Apa gambar yang kamu nampak kat sini? Gambar pertama ni dia menunjukkan apa? Gambar kedua ni dia menunjukkan apa? Ketiga ni, keempat, kelima, apa yang awak nampak? Apa yang awak nampak dalam gambar yang pertama tu? Apa yang awak nampak? Kapal. Okey, kapal. Okey, betul. Kalau yang lagi tepat tu adalah nanti cikgu terangkan. Gambar yang kedua tu apa yang awak nampak? Gambar yang kedua. Dia macam apa tu? Dia adalah kuasa-kuasa apa tu yang dia nak menguasai apa tu dalam gambar yang kedua tu? Gambar ketiga ni dia menunjukkan apa? Awak nampak apa? Dalam ni orang ni tengah buat apa? Orang ni tengah buat apa? Gambar yang ni apa yang awak nampak? Awak nampak apa kat sini? Orang bekerja di sawah padi. Ya? Okey, betul. Yang ni di sawah padi, yang lagi satu ni adalah penternakan. Yang ni apa yang awak nampak? Yang gambar yang ni. Tetapi Okey, yang terakhir ni apa yang awak nampak? Awak nampak apa tu? jalan raya. Okey, yang gambar terakhir ni? Komunis. Apa tadi, Nurin? British. Okey, betul. Betul-betul. Pegawai British. Okey, apa yang saya nak kaitkan dengan gambar-gambar ni yang kita nak belajar ni adalah gambar-gambar yang cikgu tunjuk ni dia mempunyai kaitan dengan subtopik yang kita belajar hari ni. Gambar kapal ni sebenarnya dia menunjukkan kedudukan yang strategik. Itu yang dimaksudkan dengan kedudukan strategik. Kedudukan strategi nanti kita belajar subtopik 4.2 iaitu perluasan kuasa British di negeri-negeri Melayu Utara. Faktor yang pertama adalah kedudukan strategi. Lepas ni kita akan lihat faktor-faktornya. Sebab tu cikgu letak gambar kapal. Lepas tu yang gambar kedua ni dia menunjukkan kemarahan kuasa-kuasa barat yang lain. Ni yang awak nampak dalam gambar ni. Dan gambar yang ketiga ni menunjukkan penternakan dan pertanian. So ni menunjukkan kita kekayaan dengan sumber hasil. Yang ni pula nampak kereta api dengan jalan raya kan. Ni menunjukkan perhubungan antara Burma dengan Pulau Pinang. Lepas ni kita akan belajar mengenai faktor-faktor. Yang pegawai British ni sebenarnya apa yang cikgu maksudkan adalah beban orang putih. Itu yang cikgu maksudkan. Sebab tu cikgu masukkan pegawai British ni. Pada hari ini subtopik yang kita belajar adalah bab 4 pentadbiran negeri-negeri Melayu tidak bersekutu, iaitu subtopik 4.2 perluasan kuasa British di Perlis, Kedah, Kelantan dan Terengganu. Cikgu juga ada menghasilkan satu bahan. Nampak? Nampak cikgu. Dalam ni cikgu ada hasilkan satu bahan. Kamu nampak kan? Faktor-faktor perluasan kuasa British di Perlis, Kedah, Kelantan dan Terengganu. Awak nampak gambar-gambar yang cikgu tunjukkan tadi pun gambar-gambar tu yang cikgu lekat kat sini. Gambar kedudukan strategi, kemarahan kuasa barat lain, kekayaan sumber hasil, lepas tu perhubungan antara Burma dengan Pulau Pinang dan beban orang putih. Itu yang cikgu maksudkan. Dan bahagian bawah ni adalah Perjanjian Bangkok 1909. Ini merupakan komik. Komik ni adalah dialog antara Siam dengan British dalam Perjanjian Bangkok. Maaf, memang kurang jelas kat sini. Nanti cikgu akan hantar bahan ni nanti cikgu akan upload ataupun hantar dekat WhatsApp supaya nanti kamu boleh nampak. Kita ke slide seterusnya.
Okey, objektif pembelajaran pada hari ini adalah pada akhir pembelajaran, murid-murid dapat menerangkan faktor-faktor perluasan kuasa British di Perlis, Kedah, Kelantan dan Terengganu dan menjelaskan kepentingan kewibawaan pemimpin dalam memperjuangkan maruah bangsa. Standard pembelajaran adalah menghuraikan perluasan kuasa British di Perlis, Kedah, Kelantan dan Terengganu dan merumuskan kepentingan kewibawaan pemimpin dalam memperjuangkan maruah bangsa. Okay, kita ke subtopiknya. Kita mula. Nampak kan slide yang saya tunjuk? Tak nampak, cikgu. Tak nampak? Black screen. Okey, dah nampak dah. Dah nampak? Okey. Maaf ya sebab ada gangguan. Okey, kita lihat faktor. Okey, faktor. Tadi kan cikgu ada bincangkan faktor. Faktor yang pertama adalah kedudukan strategik, menghalang kemasukan kuasa barat lain, kemakmuran dan kekayaan sumber hasil, menghubungkan Burma dengan Pulau Pinang dan beban orang putih. Okey, awak nampak kan tadi gambar-gambar yang cikgu tunjukkan ni semua ada kaitan dengan faktor-faktor yang kita akan belajar hari ini. Okey, kita ke slide seterusnya. Okey, kita lihat faktor yang pertama adalah kedudukan strategik. Okey, kita lihat kedudukan strategi ni. Okey, Perlis, Kedah, Kelantan dan Terengganu, kesemua negeri-negeri Melayu Utara ni mempunyai kedudukan yang amat strategik kerana dia penting kepada perdagangan British. Okey, bagi negeri Kelantan dan Terengganu, dia strategi dari segi laluan perdagangan Siam dan Singapura. Okey, kita ke slide seterusnya. Okey, ini adalah faktor yang pertama. Ingat kedudukan strategi yang pelajar-pelajar nampak ke? Nampak, cikgu. Nampak. Okey, kalau tak nampak nanti awak respon ya kat saya. Okey, kita lihat menghalang kemasukan kuasa barat lain. Okey, kuasa barat lain apa yang kita maksudkan dengan kuasa barat lain? Okey, seperti British, kuasa barat lain adalah seperti Perancis, Jerman, Amerika Syarikat dan Rusia. Okey, kenapa British ni dia nak menghalang kuasa barat lain? Sudah tentu dia akan menghalang kuasa barat lain kerana dia ingin menguasai negeri-negeri Melayu Utara. Okey, kita lihat negeri-negeri Melayu Utara seperti Perlis, Kedah, Kelantan dan Terengganu ini menjadi penampan usaha campur tangan kuasa barat lain. Sebab British dia ingin menguasai negeri-negeri ini, so dia menghalang kuasa barat lain untuk menguasainya. Okey, antara kuasa barat adalah seperti Perancis, Jerman, Amerika Syarikat dan Rusia. Dia ingin meluaskan kuasa di sekitar negeri Melayu Utara. Lepas tu British juga menguasai negeri-negeri ini kerana mahu menghalang kemarahan kuasa barat. Okey, kemarahan kuasa barat. Kita lihat kenapa kuasa barat ni ingin menguasai negeri-negeri Melayu Utara. Okey, kuasa barat ni ingin menguasai bahan mentah. Seperti yang sedia maklum, kita ni kaya dengan bahan mentah. Okey, kita lihat Jerman ni kenapa dia nak menguasai Pulau Pinang, Pulau Langkawi. Dia berusaha mendapatkan Pulau Langkawi. Amerika Syarikat pula berhasrat meluaskan pengaruh di Terengganu. Okey, Perancis pula ingin meluaskan kuasa di segenting Perak. Okey, ini yang Perancis yang ingin meluaskan kuasa di segenting Perak ini sudah tentu akan mengancam kedudukan Singapura sebagai pelabuhan antarabangsa dan Rusia pula ingin membuka pertempatan di ujung Salang. Okey, ini adalah kenapa British menghalang kuasa barat lain untuk menguasai tanah Melayu. Okey. Okey, kalau slide tak nampak awak respon ya. Okey, kita lihat poin yang ketiga, kemakmuran dan kekayaan sumber hasil. Tadi cikgu ada tunjuk gambar, ada orang membuat peternakan dan ada orang membuat pertanian. Itu yang cikgu maksudkan dalam faktor ni. Okey, bagi Kedah dan Perlis ni, hasil pertanian dan peternakan diperlukan untuk sumber makanan dan memenuhi permintaan penduduk Pulau Pinang. Okey, ini yang Kedah dan Perlis ni hasil pertanian dan peternakan mereka ni, mereka kaya dalam pertanian dan peternakan. Okey, lepas tu negeri Kelantan dan Terengganu, mereka menguasai aktiviti pembuatan iaitu pertukangan, pembinaan kapal, penting dan menjadi pembekal pelbagai barang dagangan kepada pedagang Singapura. Okey, ini merupakan faktor yang ketiga. Okey, faktor yang keempat adalah menghubungkan Burma dengan Pulau Pinang. Okey, tadi cikgu ada menunjukkan gambar kereta api dengan jalan raya. Itu yang cikgu maksudkan, menghubungkan Burma dengan Pulau Pinang. Okey, British berhasrat menghubungkan Burma dengan Pulau Pinang dan Singapura. Okey, tadi ada nampak gambar jalan raya kereta api kan? Pembinaan jalan raya, kereta api dan telegraf di antara Burma dengan Pulau Pinang
membolehkan British mempunyai rangkaian terus kepada perhubungan dengan India. Okay, kenapa British nak mempunyai rangkaian terus dengan perhubungan dengan India? Okay, India ni dia kaya dengan dia punya sumber hasil yang tertentu, so dia British ni dia nak mempunyai perhubungan terus dengan India. Okay, dan faktor ini adalah penting bagi perdagangan dan keselamatan British. Okay, faktor yang kelima, faktor yang terakhir. Okay, tadi awak nampak ada seorang pegawai British. Itu yang cikgu maksudkan dengan beban orang putih. Okay, British mendapati Siam melakukan kekejaman di Perlis, Kedah, Kelantan dan Terengganu. Okay, sebab itu British menggunakan slogan beban orang putih. Maksudnya tanggungjawab orang putih digunakan dalam meluaskan kuasanya mewajarkan tindakannya. Okay, dia British menyedari Siam ni melakukan kekejaman di negeri-negeri Melayu Utara. Oleh itu dia menggunakan slogan beban orang putih ini untuk dia menggunakan slogan tersebut dalam meluaskan kuasanya. Okey, itu adalah kelima-lima faktor. Okey, pelajar-pelajar boleh tolong bacakan faktor-faktor. Okey, faktor yang pertama apa? Faktor kedua, boleh seorang tolong baca? Saya nak baca boleh cikgu? Ya? Saya. Kedudukan strategik. Okey, seterusnya. Menghalang kemasukan kuasa barat lain. Okey. Kemakmuran dan kekayaan sumber hasil. Okey, yang keempat. Menghubungkan Burma dengan Pulau Pinang. Okey, dan yang terakhir. Beban orang putih. Okey, sentiasa ingat faktor ni, kedudukan strategi, menghalang kemasukan kuasa barat, kekayaan sumber hasil, menghubungkan Burma dengan Pulau Pinang dan beban orang putih. Okey, faktor-faktor ni. Okey, kita lihat kepada strategi perluasan kuasa British di Perlis, Kedah, Kelantan dan Terengganu. Okay, British ni dia nak menguasai negeri-negeri Melayu Utara seperti yang kita tahu. Okay, apa strategi yang dia gunakan British? Okay, strategi yang digunakan hanya satu. Strategi adalah yang digunakan strategi perjanjian. Okay, British ni dia tidak menggunakan strategi lain seperti strategi kekerasan, strategi pakatan, strategi manipulasi ataupun strategi selain daripada perjanjian. Dia bijak dalam menggunakan strategi. Dia tahu sekiranya dia menggunakan British ni, sekiranya dia menggunakan strategi agresif ataupun kekerasan akan menimbulkan masalah. Oleh itu, British ni pandai dia menggunakan strategi perjanjian. Okey, itu yang dimaksudkan dalam bahagian pengenalan ni. Ingat British ni dia menggunakan strategi perjanjian dan dia tahu sekiranya menggunakan strategi selain perjanjian akan menimbulkan masalah. Okey, kita lihat ke slide yang seterusnya. Okey, dalam seperti yang saya cakap tadi, British menggunakan strategi perjanjian. So, kita akan lihat ke arah perjanjian Bangkok 1909 sebab perjanjian Bangkok ini adalah secara rasmi Siam memberi negeri-negeri Melayu Utara kepada British. Okey, kita lihat. Kamu boleh lihat muka surat 92. Okey, kamu boleh lihat muka surat 92. Okey, kita lihat British, Perlis, Kedah, Kelantan dan Terengganu ni dia mempunyai hubungan rapat dengan Siam. Bagi Siam, negeri-negeri di bawah naungannya dikehendaki menghantar bunga emas dan perak 3 tahun sekali sebagai tanda pertuanan Siam dan kepatuhan kepada kuasa Siam. Okey, negeri-negeri ni semua menganggap Siam ni sebagai tanda persahabatan. Okey, tetapi pengaruh Siam ni, kan Siam ni menguasai Perlis, Kedah, Kelantan dan Terengganu, tapi ini menimbulkan kurang menyenangkan British sebab British yang ingin menguasai negeri-negeri ini kan. So, matlamat utama British adalah memastikan laluan perdagangan di antara India dan China selamat. Okay, bagi meluaskan kuasa, seperti yang saya cakap tadi, British menggunakan strategi perjanjian. Konfrontasi secara bersemuka akan merugikan. Dia menggunakan strategi perjanjian dalam menguasai negeri-negeri ini. Sejak tahun 1826, beberapa siri perjanjian melibatkan British dan Siam berlaku tentang negeri-negeri Melayu. Perjanjian diakhiri dengan perjanjian Bangkok 1909 dan British meluaskan kuasa.
Okey, sebelum perjanjian Bangkok ni terdapat juga beberapa perjanjian-perjanjian kecil antara Siam dengan British mengenai negeri-negeri Melayu Utara. So kita akan lihat apakah perjanjian-perjanjian tersebut. Okey, perjanjian pertama adalah Perjanjian Berne 1826. Kamu boleh lihat muka surat 92. Okey, itu yang perjanjian pertama antara British dengan Siam. Okey, seterusnya kita lihat perjanjian sulit 1897. Okey, dalam perjanjian sulit ni apa yang berlaku? British, dalam perjanjian ni British memastikan tidak ada kuasa lain meluaskan pengaruh ke atas negeri-negeri Melayu Utara, dan British juga mengakui hak pertuanan Siam ke atas negeri tersebut. Okey, dalam perjanjian ini yang berlaku, dia tidak membenarkan memastikan tidak ada kuasa lain meluaskan pengaruh di negeri-negeri Melayu Utara. Okey, seterusnya adalah perjanjian sempadan 1899. Dalam perjanjian sempadannya, okey, apa yang berlaku? Perjanjian ini menetapkan sempadan di antara sempadan negeri Perak, Kelantan, Terengganu, Pahang dan Kedah. Okey, perjanjian ini juga menyelesaikan masalah sempadan Perak British dengan Reman Siam. Okey, ini yang berlaku dalam perjanjian sempadan. Okey, seterusnya perjanjian yang berlaku 1902. Okey, dalam perjanjian ini, okey, apa yang berlaku? Siam akan mengawal hubungan luar negeri Kelantan dan Terengganu. Negeri-negeri ini tidak boleh menyerahkan konsesi kepada kuasa asing tanpa izin Siam. Okey, itu yang berlaku dalam perjanjian 1902 dan akhirnya mereka mencapai perjanjian Bangkok. Dalam perjanjian Bangkok ni apa yang mereka capai adalah negeri-negeri Melayu Utara secara rasmi diserahkan kepada British. Okey, itu yang berlaku. Okey, kita lihat. Okey, setakat ni ada apa persoalan pelajar? Ada yang kurang faham mengenai perjanjian? Ada apa persoalan? Kalau respon? Tak ada cikgu. Okey, awak faham kan? Okay, kalau awak tak faham, awak boleh stop saya, awak tanya soalan. Okay, kita lihat ke slide slide yang seterusnya. Ini adalah rentetan peristiwa perjanjian Bangkok. Rentetan ni proses peristiwa perjanjian Bangkok tu berlaku. Okay, pada bulan ni apa yang berlaku, pada bulan seterusnya apa yang berlaku sehinggalah berlaku perjanjian Bangkok. Okay, pada bulan April 1907 berlaku rundingan pihak British dengan Siam. Okey, dalam ni tokoh yang terlibat adalah E.H. Strobel dan Ralph Paget. Okey, E.H. Strobel ni dia adalah penasihat Siam. Okey, ingat E.H. Strobel ni adalah penasihat bagi kerajaan Siam dan Ralph Paget ni adalah wakil British di Bangkok. Okey, seterusnya pada bulan Jun 1907 pejabat tanah jajahan membenarkan usaha rundingan ini. Okey, pada 13 September 1907, Strobel ni menemui Putera Damrong, Menteri Dalam Negeri Kerajaan Siam untuk menyampaikan hasrat British. Okey, pada bulan November 1907 hal ini tersebut disampaikan kepada Raja Siam. Okey, lepas tu pada bulan Januari sehingga Januari 1908 sehingga Januari 1909 draft perjanjian dirangka pada Januari 1908 dan dipersetujui Januari 1909. Ini yang berlaku dan akhirnya pada 10 Mac 1909 perjanjian ditandatangani antara Ralph Paget dengan putera Dewa Wangsa Warapraka. Okey, itu yang berlaku sehinggalah mereka mencapai perjanjian Bangkok 1909 di mana maksudnya Siam secara rasmi memberi negeri-negeri Melayu Utara seperti Perlis, Kedah, Kelantan dan Terengganu kepada British melalui strategi perjanjian. Okey. Okey, setakat ni ada apa-apa soalan? Pelajar-pelajar? Tak ada cikgu. Okey, kalau macam tu okey, soalan kibat. Kita ke soalan kibat ya. Okey. Selepas ni kita akan terus ke quiz seperti biasa. Kamu just standby. Kita bincang secara santai-santai. Okey. Tadi pun cikgu dah cakap mengapakah British ni dia menggunakan strategi perjanjian untuk meloloskan kuasa. Okey, mengapa British dia menggunakan strategi perjanjian untuk meloloskan kuasa? Siapa-siapa boleh tolong jawab? Okey, tadi cikgu dah cakap
Kenapa British dia menggunakan strategi perjanjian? Kenapa? Pelajar-pelajar? Okay, dia menggunakan strategi perjanjian ni kerana jawapannya ada kat sini. Okay, dia menggunakan strategi perjanjian kerana British ni dia tahu tindakan agresif akan menimbulkan masalah. Okay, sebab tu dia menggunakan strategi perjanjian. Okay, itu yang bagi jawapannya. Okay, saya nak tanya ni soalan ni kepada pelajar-pelajar semua. Bagaimanakah reaksi anda terhadap perjanjian-perjanjian yang ditandatangani antara Siam dengan British? Okay, bagaimana anda react terhadap perjanjian-perjanjian ni? Apa yang anda lakukan kalau kamu pada masa tu kamu ada pada tempat tersebut, contoh awak ni salah seorang rakyat daripada negeri Perlis, apa yang awak akan rasa? Awak Siam nak memberi Perlis kepada British, apa yang awak akan rasa? Apa yang awak akan buat? Bagaimana awak akan bertindak? Pelajar-pelajar, bagaimana awak bertindak? Apa yang awak akan rasa? Apa yang awak buat? Perkara pertama tu apa yang awak buat? Pelajar-pelajar. Okay. Pertama awak akan buat adalah bantahan rasmi kepada pejabat tanah jajahan British dan Siam. Kalau awak rakyat pada masa ketika itu, awak akan melakukan bantahan rasmi kepada pejabat tanah jajahan British dan Siam. Awak akan menunjukkan ketidakpuasan hati ataupun melakukan rundingan melalui surat telegraf ataupun menghantar wakil untuk berunding dan akan mencari penyelesaian. Lepas tu, kamu juga akan bersatu padu dengan rakyat-rakyat yang lain melakukan pakatan ataupun melakukan bantahan secara terbuka dan juga melakukan kerjasama dengan sultan-sultan negeri lain. Bukan hanya secara setempat, bukan hanya melakukan penentangan secara setempat, sebab penentangan secara setempat ni tidak mungkin akan berjaya. Kamu kena semua bersatu padu dalam menentang British. Okey, kerjasama dengan sultan-sultan negeri lain dan juga kerjasama bagi menghadapi kemasukan British. Okey, itu yang kamu akan lakukan. Dan soalan yang ketiga, jelaskan kepentingan kewibawaan pemimpin dalam memperjuangkan maruah bangsa. Okey, kepentingan kewibawaan pemimpin dalam memperjuangkan maruah bangsa. Kepentingannya adalah seorang pemimpin ni dia kena wibawa, dia kena mempunyai kuasa, dia kena mempunyai pengaruh yang kuat supaya dia dapat menyelamatkan dia punya bangsa daripada anasir-anasir luar, ataupun dia juga perlu bijaksana, keberanian yang tinggi, tidak mudah putus asa bagi menentang anasir-anasir luar. Okey, dia juga tidak sepatutnya mementingkan diri sendiri. Okey, itu adalah kepentingan kewibawaan seorang pemimpin. Okey, pelajar-pelajar, setakat ni ada soalan nak tanya? Ada soalan? Okey, kalau tak ada kita ke quiz seterusnya. So, seperti biasa kita akan melakukan quiz. So, standby ya. Sekejap saya share link dia. Okey, nampak tak? Nampak? Okey. Okey, cikgu dah hantar link quiz. Kamu boleh terus masuk. Okey, cikgu dah hantar. Okey, masuk. Kita hanya ada lagi 10 minit je. Okey, 10 soalan je. Seperti biasa, soalan objektif. 10 soalan. Kamu boleh rujuk buku teks. Setiap soalan diberi masa 30 saat. Okey. Okey, masuk. Kita hanya ada 10 minit je lagi. Okey, lagi. Okey, dalam kelas ni ada lebih kurang 13 orang. Kalau boleh 13 orang masuk.
Okey, baru ada 2 orang. Cepat. Okey, cepat. Baru ada 3 orang. Okey. Okey, cepat. Okey, yang lain. Okey, lain. Okey, baru ada 6 orang lagi. Okey, lagi. Kalau ada yang masalah nak masuk tak apa, cikgu akan hantar link ni nanti dekat Google Classroom, nanti kamu boleh main. Tapi yang tak ada masalah tu kamu boleh join sekarang, kita boleh main. Okey, lagi baru ada 8 orang. Okey, ada yang baru masuk. Kalau ada yang baru masuk, saya ada hantar link quiz game ni. Kamu boleh masuk game ni. Okey, baru ada 7 orang. Okey, tak apa, kita mula dulu. Orang yang lambat masuk tu tak apa, dia boleh still main game ni. Kamu boleh terus masuk dan main. Okey, cikgu mula dulu sebab kita kekurangan masa. Okey, kita mula dulu. Okey. Okey, maklumat berikut berkaitan dengan negeri Kedah dan Perlis. Mengapakah British memerlukan kedua-dua buah negeri tersebut? Okey, kenapa British nakkan Kedah dan Perlis? Tadi kita dah baca. Sebab apa? Tadi cikgu ada terangkan dekat bahagian faktor. Okey, hanya seorang saja yang jawab betul. Okey, kita ke soalan seterusnya. Soalan yang kedua. Okay, kamu boleh rujuk buku teks ya. Okey, apakah manfaat menghubungkan Burma dengan Pulau Pinang kepada British? Tadi cikgu dah bincang manfaat menghubungkan Burma dengan Pulau Pinang. Apa manfaat tersebut kepada pihak British? Okey, hanya seorang je yang jawab betul. Okey, soalan yang ketiga. Okey, antara berikut merupakan faktor-faktor perluasan kuasa British di negeri-negeri Melayu Utara kecuali. Semua di bawah merupakan jawapan yang betul kecuali. Pilih jawapan yang salah. Okey, 4 orang jawab betul. Okey, kita ke soalan seterusnya. Okey, soalan yang keempat. Okey, apakah strategi yang digunakan oleh British untuk mengambil negeri-negeri Melayu Utara seperti Perlis, Kedah, Kelantan dan Terengganu? Okey, tadi saya dah cakap. Okey, apakah strategi British menggunakan untuk menguasai negeri-negeri Melayu Utara? Apakah
apakah strategi yang digunakan? Okey, betul. Semua orang jawab betul, seorang jawab salah. Okey, kita ke soalan yang kelima. Soalan seterusnya. Okey, mengapakah British menggunakan strategi perjanjian untuk meluaskan kuasanya terhadap negeri-negeri Melayu Utara? Kenapa? Tadi cikgu dah bincang. Kenapa British menggunakan strategi perjanjian? Okey, tadi cikgu dah bincangkan dekat bahagian soalan kebat. Kenapa British menggunakan strategi perjanjian? British menyedari tindakan apa yang akan menimbulkan masalah. Okey, semua orang jawab betul. Okey, kita ke soalan yang keenam, soalan seterusnya. Ya, apakah perjanjian yang terawal sekali ditandatangani oleh kerajaan British dan siap untuk menguasai negeri-negeri Melayu Utara? Okey, apakah perjanjian yang ditandatangani pada peringkat awal untuk menguasai negeri-negeri Melayu Utara? Okey, perjanjian Bangkok ni adalah perjanjian yang terakhir, perjanjian yang terawal. Okey, 7 orang jawab betul. Okey, soalan yang ketujuh. Okay, apakah kepentingan perjanjian sulit British yang 1897 terhadap British? Apakah kepentingan perjanjian, apa yang terkandung dalam perjanjian sulit British yang? Okay, 6 orang jawab betul. Okay, kita ke soalan 8. Okay, tokoh E.H. Strobel terlibat dalam perjanjian Bangkok. Apakah jawatan beliau dalam perjanjian tersebut? Okay, tadi saya dah sebut E.H. Strobel ni dia wakil kepada siapa? Apakah jawatan yang beliau ada? Apakah jawatan beliau? Tadi saya ada mention jawatan beliau. Okey, 4 orang jawab betul. Okey, kita ke soalan yang ke-9. Okey, ini adalah soalan kebat. Pada pendapat anda, apakah kesan daripada perjanjian Bangkok yang ditandatangani pada 1909? Okey, apa yang berlaku selepas perjanjian Bangkok? Okay, kamu boleh rujuk buku teks muka surat 93. Okay, melalui perjanjian ni berlaku pelantikan penasihat British di negeri-negeri Melayu Utara. Okay, soalan yang terakhir. Okay, apakah kepentingan kewibawaan pemimpin dalam memperjuangkan maruah bangsa? Okay, sebenarnya saya bagi semua jawapan ni adalah jawapan yang betul. So, semua orang jawab betul. Okay, kita lihat siapakah pertama, kedua dan ketiga. Okay, tahniah kepada Aimin, Ismahani dan Arisha. Okay, kita tengok report dia. Okay, tanya kepada Aimin, Ismahani dan Arisha. Tapi cikgu selalu cakap 49 ni masih kurang. Cikgu nak 70% ke atas baru yang terbaik. 70 walaupun 49 tak apa. Walaupun kita dah belajar bab ni, subtopik ni. So 49 ni masih kurang. Kita kena usulkan lagi. Okay, tanya kepada Aimin, Ismahani dan Arisha. Tapi yang lain ni kenalah tingkatkan usaha. Okay. Dalam game ni hanya ada 8 orang pelajar. Okay, tak apa. Yang ada masalah tak apa. Okay, nanti cikgu akan uploadkan game ni
link game ni nanti dekat Google Classroom, nanti kamu boleh main. Okay, setakat ni ada apa-apa soalan nak tanya pelajar-pelajar? Ada yang korang faham ke? Ada yang korang jelas mengenai perjanjian? Okay, pelajar-pelajar? Tak ada cikgu. Semua faham? Faham. Okay, semua faham. Okay, kalau macam tu, kita dah ke akhir pembelajaran kita, kesimpulan, bahagian kesimpulan. Okay, kejap cikgu share saya punya slide. Okey, pada akhir pembelajaran ni maksudnya pelajar dapat menerangkan faktor-faktor perluasan kuasa British di Perlis, Kedah, Kelantan dan Terengganu. Okey, dan menjelaskan kepentingan kewibawaan pemimpin dalam memperjuangkan maruah bangsa. Okey, pada akhir pembelajaran kamu kena capai ke sini. Okey, siapa-siapa boleh nyatakan faktor-faktor yang kita belajar tadi? Kita dapat 5 faktor kan? Okey, tanpa kita lihat buku teks. Siapa-siapa boleh menyatakan faktor-faktor tersebut? Faktor apa? Tadi ada 5 faktor kan? Faktor apa? Boleh seorang? Gunakan strategi. Okey. Okey, faktor yang kedua. Faktor orang lain, kalau boleh orang lain. Faktor kedua. Faktor kedua. Menghalang kemasukan kuasa barat lain. Okey, faktor ketiga. Kemakmuran dan kekayaan sumber hasil. Okey, yang keempat. Okey, yang keempat. Okey, yang keempat adalah menghubungkan Burma dengan Pulau Pinang, dan yang terakhir adalah beban orang putih. Okey, so bagi pada akhir pembelajaran kamu dapat menerangkan faktor-faktor dengan huraian dia sekali dan juga menjelaskan kepentingan kewibawaan pemimpin dalam memperjuangkan maruah bangsa. Okey, secara kesimpulannya dalam subtopik ini kita belajar faktor-faktor perluasan kuasa barat di Perlis, Kedah, Kelantan dan Terengganu. Seterusnya kita lihat strategi yang digunakan oleh British untuk memperluaskan kuasanya di negeri-negeri Melayu Utara, iaitu adalah strategi perjanjian. Dan yang terakhir kita lihat rentetan peristiwa perjanjian Bangkok. Sebelum perjanjian Bangkok tu kita juga ada lihat perjanjian-perjanjian kecil antara Siam dengan British untuk berkaitan dengan negeri-negeri Melayu Utara. Dan dalam perjanjian Bangkok ni secara rasmi Siam memberi negeri-negeri Melayu Utara kepada British. Okey, kita lihat tadi strategi yang digunakan adalah strategi perjanjian. Itu yang dimaksudkan kebijaksanaan British dalam mengatur strategi. Oleh itu, pemimpin tempatan, pemimpin negeri itu perlu mempunyai kewibawaan yang sangat tinggi dalam memperjuangkan maruah bangsa. Okey. Kita kena melakukan sesuatu. Pemimpin tu kita kena bijaksana dalam mengatur strategi, keberanian, tidak mudah putus asa dan tidak mementingkan diri sendiri, sanggup melakukan apa-apa untuk mempertahankan maruah bangsa. Okey. Dan pemimpin negeri ataupun tempatan juga mereka kena bersifat bersatu padu, bukan hanya setempat untuk menentang. Memang kalau kita setempat kita tidak akan mencapai motif yang kita nak capai. Kita kena bersatu padu dengan sultan-sultan negeri lain, seperti yang saya cakap soalan kebat tadi kan, dengan sultan-sultan negeri lain untuk membantah kemasukan kuasa British di negeri-negeri Melayu Utara. Okay, itu sahaja. Okey, pelajar-pelajar ada apa-apa soalan nak tanya? Ada apa-apa soalan nak tanya mengenai subtopik yang kita belajar hari ini? Okay, nanti kamu fokus kepada faktor-faktor, lepas tu kamu fokus kepada perjanjian Bangkok dan juga tengok soalan kebat yang saya bagi tadi kan. Soalan kebat adalah seperti reaksi masyarakat tempatan, bagaimana reaksi awak sekiranya kalau awak berada di tempat tu, apa tindakan yang awak lakukan, dan juga lihat kepada mengapa British dia menggunakan strategi perjanjian untuk menguasai negeri-negeri Melayu Utara. So fokus kepada tiga-tiga tu adalah penting. Okey, setakat ni itu saja. Ada apa-apa soalan nak tanya pelajar-pelajar?
Okey, kalau yang lain, Arisha, Azril, Rizwan, Nur Batrisha, Ainur Syafiqah, semua. Saya selalu nampak Ismahan ni, Arisha, Nurin, Azril yang memberi respon. Yang lain kurang. Ani, Rizwan. Okey, kalau tak ada, saya rasa itu sahaja kelas kita hari ini. Sekian, terima kasih, dan kelas yang seterusnya kita akan fokus kepada pembentangan kita ataupun kita lihat kepada pengajaran yang lain. Okey, itu sahaja. Saya rasa itu sahaja kelas kita hari ini. Sekian, terima kasih. Terima kasih, Cikgu. Okey, Terima kasih, sama Cikgu. Terima kasih, Cikgu. Okey.